Mari kita meneruskan pengajian kita melalui Injil Lukas dalam bab yang pertama daripada ayat ke-10 hingga ayat yang ke-13. Nah, kita sudah belajar tentang firman ataupun logos ini. Dia ialah pribadi dan segalanya diciptakan melaluinya, dan dia juga hidup dan dia juga cahaya manusia. Dan dikatakan cahaya manusia ini datang ke dunia. Dalam ayat ke-10 hingga ayat ke-11 berkata begini, dia berada di dunia dan dunia telah dicipta melaluinya, namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Hal pertama yang kita pelajari ialah tentang realiti, tentang dosa dan kejatuhan manusia. Dikatakan dunia tidak mengenalnya dan miliknya sendiri, merujuk kepada umat Israel ataupun orang Yahudi, tidak menerimanya. Dan ini sinonim kerana kita katakan bahawa firman ini ataupun logos ini ialah cahaya manusia. Dan dengan kehadiran cahaya manusia ini, dia mendedahkan siapa sebenarnya dalam diri manusia. Sebab itu dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-19 hingga ke-20 berkata begini, cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan kerana mereka berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut perbuatan jahatnya terdedah. Oleh itu dunia tidak mengenalnya dan juga umatnya sendiri tidak menerimanya. Tetapi kita melihat yang seterusnya daripada ayat ke-12 hingga ayat ke-13, kita melihat kebenaran tentang karakter Tuhan dan kasih kurnia-Nya. Dikatakan, namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan atau kehendak manusia atau kemahuan seorang lelaki, tetapi kerana perbuatan Allah. Walaupun dia ditolak, dia tetap datang ke dunia dan datang kepada umat pilihannya. Bukan kerana kepentingannya sendiri, tetapi kerana kita yang memerlukannya. This is grace. Oleh itu apabila kita melihat daripada ayat ke-12 hingga ayat ke-13, ianya memberi harapan kepada kita. Dikatakan dia memberikan hak menjadi anak Allah, child of God, dan melalui perbuatan Allah. Isi kasih kurnia yang sebenar harus ada inisiatif, dan Tuhan ada inisiatif. Dia datang, dia memberi, dia berbuat, dan kita harus memberi respon, iaitu dengan menerimanya dan percaya kepada namanya. Dan ayat ke-17 dikatakan nama itu ialah Yesus Kristus. Dan kita juga menggunakan ayat respon, iaitu dengan mendekati cahaya ataupun merapati cahaya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-21, tetapi orang yang berbuat benar merapati cahaya supaya jelas bahawa perbuatannya dilakukan melalui Allah. Dan di sini kita melihat kebenaran tentang karakter Tuhan dan kasih kurnia-Nya.